Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang kepada semua participant in this webinar. So my name is Reza Azri bin Ramli. So it's a short period of time on we'll discuss untuk tengok. Okay, so this is one of the issue of the global warming, pelepasan carbon dioxide. Kita tahu bahawa dunia sekarang ini bergantung banyak kepada industri, banyak industri. So kita tengok industri mengeluarkan sebanyak 20% asap-asap ke udara, begitu juga transportation seperti bas, kereta yang menyumbang kepada 28% gases yang dilepaskan ke udara, dan juga commercial resident dan electricity 32%. So dalam erti kata yang lain bahawa uh, pelepasan karbon dioksida yang mencapai 80% ini akan menyebabkan penambahan layer dekat bahagian luar bumi kita. Jadi pelepasan tenaga pemanasan berlaku secara global dan menyebabkan kesan-kesan yang dapat kita lihat pada hari ini. Okay? Ini adalah kita boleh tengok contoh the natural greenhouse effect. Ini dinamakan greenhouse effect. So kita ada natural greenhouse effect dan human enhanced greenhouse effect. Alright. So kalau kita tengok kalau kita tengok uh, secara naturalnya memang ada pelepasan gas ke udara, ke atmosfer, tetapi dalam keadaan yang terkawal dia akan memberikan keadaan yang balance kepada dunia kita. Tetapi apabila berlaku aktiviti greenhouse, ini menyebabkan penambahan gases-gases di udara, dan dia telah menyebabkan pemanasan atau perangkap di sekitar antara kita punya dunia kita dengan lapisan atmosfer, dan ini menyebabkan berlakunya pemanasan. Okey, so kita boleh tengok di sinilah dalam bagaimana climate change, performance rates, kita boleh tengok di seluruh dunia. Kita tengok pertambahan keadaan pemanasan global, dan kita boleh pemanasan secara global ni boleh menjadi menyebabkan ada tempat yang mengalami banjir, tempat yang kekeringan, kerana sekarang climate change tu telah berubah disebabkan oleh berlakunya aktiviti-aktiviti daripada keadaan-keadaan yang tidak terkawal. Alright. So ini adalah illustration bagaimana global warming ini berlaku disebabkan oleh pembakaran terbuka. Kita tengok dulu pernah berlaku di Malaysia sebab berkaitan dengan haze yang ataupun jerbu ni disebabkan oleh pembakaran terbuka di negara jiran kita di Indonesia, kerana di sana terdapatnya ladang-ladang kelapa sawit yang sangat besar. So salah satu cara untuk mereka melupuskan ataupun membersihkan ladang tadi untuk membuat penanaman semula kelapa sawit ni ialah dengan menebang dan juga membakar pokok-pokok kelapa sawit yang lama. Jadi apabila dia uh, pembakaran tadi melibatkan kawasan yang sangat luas, maka dia menghasilkan asap yang terlalu banyak dan boleh menyebabkan berlakunya masalah seperti jerbu, kan. Kalau dulu pada sebelum PKP dulu, lebih kurang 2018 2019, kita masih lihat kesan daripada jerbu tu. So ini sikit sebanyak menyebabkan masalah ekonomi. Sebagai contoh, bila berlaku jerbu, maka kebanyakan airport pangan terbang
terpaksa menghentikan operasi penerbangan kerana jarak pandangan yang terlalu pendek, jadi menyukarkan juru terbang untuk menerbangkan ataupun tower control untuk melihat terbang di sekitar airport. Jadi ini akan memberikan kesan kepada ekonomi dan juga keadaan social impact. So antara lain yang menyebabkannya adalah banyaknya amount ataupun buangan sampah sarap ataupun hasil daripada buangan makanan. Kalau kita tengok contoh pemakanan orang Jepun di negara Jepun, kita compare dengan pemakanan yang di Malaysia ni. Di Jepun kan kebanyakan mereka makan dalam pack yang kecil. Contoh macam sushi kan, dia dalam pack yang kecil. Mungkin satu hidangan tu kita makan 3 ke 5 sushi tu kemudian habis. Tidak ada buangan. Contoh kalau di Malaysia ni kita makan ayam, tulang ikan dan sebagainya. Kemudian kita buang pula. Ada juga sisa-sisa makanan tadi yang tak habis. Maka ini boleh menyebabkan penambahan barang buangan ataupun sampah. Kerana sampah tadi dia memerlukan proses untuk dia dipanggil decompose. Dia nak mereput tu, dia memerlukan proses, sama ada proses tadi melalui pembakaran, ataupun dia melalui disimpan di satu tempat untuk dia kompos. So ini juga boleh menghasilkan gases. Kita tahu macam makanan-makanan ataupun buangan-buangan yang tidak habis ni, dia menghasilkan gases-gases, yang ini juga boleh menyebabkan penambahan isu berkenaan. Boleh nampak slide ni bergerak tak? Saya takut statik. Boleh nampak ada mouse bergerak. Hello? Ya. Sekejap. Dia tak boleh bergerak. Okay. Okey, ni nampak dia dah Dia slide tukar kepada climate change. Yeah. Okey, right. So ini adalah global warming tadi, dia menyebabkan climate change. Climate change, dia ada long term weather pattern. So dia sekarang ni keadaan bila pemanasan yang tidak seruan disebabkan oleh aktiviti manusia ni, maka kita tak boleh predict seperti 10 ke 15 tahun dulu. Kalau macam zaman dulu, zaman saya kecil-kecil tu, kita boleh tahu okey ni ni adalah masa musim angin, kita boleh main layang-layang, ini musim hujan, yang ni musim kering. Tapi sekarang ni dia kita predict dia musim kering tapi dia hujan. Kalau kita predict hujan, dia kering ke. Sekarang disebabkan oleh climate change, disebabkan oleh efek. Ini adalah efek kepada global warming. Okay? So dia punya consequences ya. So salah satu lagi efek kepada global warming ni, jadi pemanasan. Bila pemanasan tu menyebabkan ais yang berada di kutub utara ataupun selatan, di Antartika, dia pecah. Okay? Dia pecah daripada dia punya kawasan dia dan dia hanyut ke laut. Okay? Dan bongkah ais tu begitu besar. Dilaporkan sebesar suku Texas punya besar, dia punya rekahan pecahan tu yang hanyut ke laut. Dan apabila ais pecahan ais tadi dia mencair, maka dia akan menambah volume air laut. Okey, kesan daripada itu menyebabkan level air laut tadi dia increase, dia bertambah. So kita boleh tengok berlakunya banjir di sekitar kawasan-kawasan yang berdekatan dengan laut. Antara yang kita tengok ketara adalah negara jiran kita, iaitu Indonesia. So Indonesia sekarang ni dia telah membuat satu tindakan drastik lah, iaitu mereka sekarang dalam proses untuk menukar dia punya ibu negara dia daripada di Pulau Jawa kepada sekarang ni ke Kalimantan, kan, kerana di sana telah berlakunya kenaikan air
setiap tahun dan menyebabkan kerugian. Kita juga boleh tengok kesan daripada banjir yang berlaku di Malaysia. Berlaku di Malaysia, contohnya baru-baru ni berlaku di Shah Alam, di Kuala Lumpur. So bila berlaku banjir yang tidak terduga, yang tidak uh, kita sangka, tiba-tiba berlaku kenaikan air tadi, apa yang berlaku? Uh, Kereta-kereta yang mahal-mahal semua akan rosak kan, akan terendam berhari-hari. Kedai-kedai, rumah macam kita tengok di Shah Alam kan, rumah 2 tingkat sampai air naik ke tingkat kedua kan. Jadi begitulah keadaan apabila keadaan global warming ini tidak terkawal. Alright. Okay, so ini adalah kesan daripada greenhouse gases threat bila dia terperangkap di atmosfera kita tu. Bila dia punya gases layer tu bertambah, maka ia akan menyebabkan kepanasan, panas tidak boleh keluar daripada kawasan atmosfer tu, akan menyebabkan pemanasan tu kembali kepada dunia dan menyebabkan berlakunya pencairan kepada ais yang berada di Antartika contohnya. Right? Okay, so itu adalah dia punya problem statement. Mengapa green buildings teknologi dikenalkan ataupun menjadi popular. Okay, di Malaysia badan yang membangunkan pada peringkat awal ni adalah KETA. KETA adalah Kementerian Tenaga dan Air. Okay. Bermula daripada KETA tu, maka telah dibuat garis panduan berkenaan dengan green buildings teknologi. So ini adalah skop, antara skop 5 kriteria skop yang dilihat green building teknologi itu. Yang pertama ialah energy efficiency. Yang kedua adalah indoor environment quality. Ini berkaitan kualiti dalaman bangunan. Kemudian sustainable planning management. So dia ada ciri-ciri management system yang digunakan pakai. Material and resources, pemilihan material, bahan-bahan ataupun resources yang digunakan, dan juga water efficiency. Okay, so 5 kriteria ini dilihat dan setiap daripada kriteria ini mempunyai pemakahan yang diberikan untuk melayakkan sesuatu bangunan itu diberikan penarafan sebagai green seal. Kalau di Melaka ni Melaka Green Seal lah. Okay, so what is the green buildings? So the green or sustainable building are characterized by efficient management of energy and water. Okay, so dia ada kaedah pengurusan yang efisien berkaitan dengan energi, dengan tenaga, dengan air. Contohnya, sebab tenaga dengan air ni satu isu yang common lah, common. Kalau contohnya kita ambil contoh di UTM, untuk tenaga elektrik dan juga air, kos bulanan mencecah lebih kurang 800 ke 1 juta ringgit untuk sebulan. Dia punya kos. Kerana kita ada untuk fakulti, macam contoh saya di fakulti FKKK saja pun dah hampir ke ratus ribuan. Kemudian kita ada banyak lagi fakulti-fakulti. Campur semua tu, kita boleh tengoklah berapa dia punya. Saya tak ada dia punya figure yang betul, tapi lebih kurang macam itulah. Itu kita just imagine UTM. Kita ada berapa universiti di Malaysia. Contoh sama waktu saya bekerja di SUKM, Pusat Perubatan UKM. Di sana juga menggunakan tenaga elektrik dan juga air yang sangat banyak kan, sebab hospital di hospital ni dia ada banyak mesin, antaranya macam CT scan, MRI. So dia menggunakan tenaga elektrik yang sangat banyak, okey, yang sangat besar. So dia punya substation tu dia boleh, kalau SUKM tu dekat Bandar Tun Razak tu di Kuala Lumpur, dia boleh substation dia actually dia boleh cater untuk seluruh Bandar Tun Razak tu. Tapi digunakan hanya untuk hospital tu saja. Begitu juga air kan, penggunaan air. So just imagine berapa banyak hospital kita ada di Malaysia. Berapa banyak
berapa banyak universiti yang kita ada di Malaysia, berapa banyak sekolah yang kita berada di Malaysia, kan, dan juga jabatan-jabatan kerajaan. So untuk kerajaan membelanjakan satu jumlah yang sangat besar untuk dua benda ni, kan, iaitu tenaga elektrik dan juga air. So sekiranya kalau kita implement green building teknologi ni, ataupun kita implement faktor-faktor yang boleh menjimatkan energi dan water ni, ini satu inisiatif yang sangat baik. Okay. Resources management of material resources and waste. Okay. So bagaimana kita menguruskan bahan-bahan guna, bahan-bahan yang kita pakai, bahan-bahan yang kita buang. Restoration and protection of environmental quality. Okay. Sebagai contoh, kadang-kadang pembangunan, bila kita nak buat pembangunan, kita memerlukan, kita perlu menggunakan kayu. So kayu ni didapati daripada hutan lah biasanya, daripada balak. So apabila kita ambil kayu daripada hutan tadi, macam mana kita nak restore balik untuk protect environmental. So dan kalau kita just tebang pokok, kemudian kita jual kayu tadi tanpa kita ada proses untuk restore balik hutan tadi, maka ia akan menyebabkan kesan yang akan datang yang lebih teruk lagi. Enhance and protection of health, indoor environmental quality. Okay, so kita juga perlu melihat ciri-ciri untuk green buildings ni, dia ada ciri-ciri protection untuk health dalam ini termasuklah jenis pemilihan material yang digunakan. Contohnya cat apa yang kita gunakan. Kadang-kadang ada cat yang dia toksik. Okay, dia toksik. Kemudian ada yang jenis shilling. Shilling kita pakai asbestos shilling yang boleh menyebabkan radang paru-paru. Mungkin sistem ventilation yang tidak baik boleh menyebabkan juga masalah kepada pernafasan. Okay, so ini adalah ciri-ciri yang dilihat untuk dalaman sesuatu bangunan tadi. Kemudian reinforce a natural system. Okay, kita pergantungan kita juga tengok bagaimana satu building itu dia mempunyai ciri-ciri mengguna pakai natural system. Antaranya pada siang hari kita tidak sepenuhnya menggunakan lampu. Kita tahu untuk switch on lampu ni memerlukan tenaga elektrik, tapi mungkin kita boleh menggunakan cahaya daripada matahari, sinaran cahaya daripada tingkap kita. Okay, ini salah satu apa yang kita boleh buat lah untuk support the green buildings. Kemudian analysis of the life cycle cost and benefit of material and method. Kita ada kaedah untuk melihat penggunaan kita, dan integration of the design decision making process. Okay, so ini adalah ciri-ciri yang ada untuk kita lihat pada green buildings, right? So green buildings are high performance structure that also meet certain standard for reducing natural resources consumption. Okay, so macam saya cakap tadi lah, dua resource yang utama lah biasanya secara umum ni adalah tenaga elektrik dan juga air. So kejap lagi kita tengoklah apa yang boleh kita lakukan untuk kita mencari satu alternatif bagi kedua benda tenaga tadi. Right? So dia ada dia punya metrik, metrik for such a green benefit are articulate and certified by LEED. Okay, so LEED adalah Leadership in Energy and Environment Design. So that is a international punya recognition lah. So dekat Melaka ni kita ada Melaka Green Seal ataupun meterai hijau Melaka. So salah satu bangunan dekat Melaka ni contohnya adalah di King Green Hotel. Okay, berdekatan dekat kawasan Bandar Hilir tu ada satu hotel. So auditor daripada Melaka Green Seal, dia telah buat audit kepada bangunan tadi, dan bangunan tadi dia mendapat award sebagai Green Seal, Melaka Green Seal. Okay, so untuk yang international adalah LEED, LEED certification. Okay, so untuk ni dia perlukan beberapa kriteria lah, antaranya innovation. Okay. So sebagai contoh innovation ni di fakulti saya ni saya lihat penukaran switching sistem
kalau kita di tandas, di kawasan tandas ni, di setiap blok ni kita ada dua tandas lah, tandas laki dan tandas wanita untuk satu level ni. So satu blok ni kita ada empat level. So 4 kali 2 8. So kita ada lebih kurang 8 bangunan. So 8 kali 8 64. Kita ada 64 tandas dekat fakulti saya saja. Okey, apa yang tim energy saving ni buat, dia tukarkan switch lampu tandas tadi dengan satu switch automatik. Dia pakai relay lah. Kita bila nak masuk tandas tadi, kita akan tekan switch tadi. So switch tadi kita boleh setting lah. Dia ada dia punya setting dia. Contohlah 10 minit. Okay, kalau kita berada dalam tandas untuk buang air besar ke, kata kita memerlukan 10 minit. Jadi selepas 10 minit dia automatik lampu tadi ditutup. Okay, maknanya dia dapat menjimatkan tenaga elektrik. Okay. Itu adalah satu inisiatif lah yang kita lakukan di fakulti. Salah satu lagi macam lampu koridor. Okay, contoh sepanjang koridor di fakulti itu mungkin kita ada 20 lampu. Daripada 20 lampu tu mungkin kita switch kepada 10. Okay, kita guna 10, kemudian dia akan switch balik yang 10. Jadi ini pun salah satu penjimatan tenaga yang kita boleh lakukan. Okay. Antara lain lagi adalah setting temperature untuk aircon. Yang ini telah dilakukan untuk seluruh UTM. Dulu kita set hingga 19 darjah Celsius. Okay, begitu sejuk kan, kalau masuk UTM ni, masuk office sangat sejuk. Tapi sekarang telah disetkan kepada 25 darjah Celsius. So daripada 19 ke 25 darjah Celsius, kita ada lebih kurang berapa tadi? 6 darjah Celsius kita telah kurangkan. Jadi pengurangan darjah Celsius ini akan memberi kesan yang besar kepada penyebatan tenaga elektrik. Okay? Jadi itu adalah antara inovasi-inovasi yang kita boleh buat. Okay? Indoor environmental quality, aircon tadilah, kemudian material and resources, mungkin kita pakai balik. Contohnya kalau kita ada kertas, kemudian kertas tadi kita guna bahagian hadapan, mungkin kita boleh guna bahagian belakang untuk kita print benda-benda yang kurang penting lah. Untuk kita boleh guna dua belah. Kalau tidak, kita buang saja kertas tadi, kita pakai sebelah, kita buang. Dan ini sebab kertas ni dia terhasil daripada kayu, kan? Daripada proses kayu tadi, serbuk-serbuk kayu tadi diproses jadi kertas. So kalau kita boleh menjimatkan penggunaan kertas. So sekarang ni juga kalau kita tengok penggunaan borang-borang secara online. Itu pun salah satu inisiatif untuk kita mengurangkan atau kebergantungan kita kepada kertas. Okay? Sebab bila kertas tadi dia berkait dengan pokok. So bila kita guna banyak kertas tadi, ini macam kita potong banyak pokok lah, kan? So kalau kita kurang pergantungan kita kepada kertas ni, maknanya kita dah support environment secara tidak langsung. Okay? Kemudian location and transportation, sustainable sites. Okay? Kita tengok kadang-kadang di bangunan yang green building ni, dia tanam di sekitar bangunan dia pokok-pokok. Okey, sekarang ni pun banyak popularkan tanaman yang dinamakan sebagai urban plantation. Okey, dia tanam secara vertikal. Ini salah satu faktor yang kita lihat. Okey, energy and atmosphere, water efficiency, right? Okay, so untuk green buildings ni, dia dia ada beberapa kriteria lah, antaranya efficiency using energy, water and other resources, protecting equipment health and improving employee and productivity, and also reducing waste, pollution and environmental degradation. Okay, so ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada green building design. Okay, so bila kita implement green building ni, dia dengan secara sendirinya kita telah preserve our environment. So bila kita preserve our natural environment ni, dengan sendirinya dia dapat meningkatkan
meningkatkan kesihatan manusia. Contohnya kalau kita ada bangunan yang 4 tingkat, kita tidak menggunakan lift. Kerana lift tadi menggunakan tenaga elektrik. Sebaliknya kita menggunakan tangga. Jadi menggunakan tangga tu lebih dia telah menjimatkan penggunaan tenaga elektrik pada lift tadi. Dalam keadaan yang sama juga dia telah menyebabkan memberikan kesihatan kerana kita exercise untuk naik tangga. Itu secara langsungnya, secara tidak langsungnya bila kita implement green building ni dia akan preserve natural environment, human health dan juga dia akan meningkatkan ekonomi. Kerana kita dapat savekan duit kerajaan untuk membiayai tenaga elektrik dan juga air. Okey. Itu adalah secara tidak langsung lah bila kita implement green buildings. Okey, ini adalah contoh urban farming urban farming yang kita boleh implement. Memang kebanyakan kita duduk di kawasan bandar, kawasan taman yang tidak mempunyai tanah. Jadi apa yang kita boleh implement dalam kita nak support green buildings ni adalah kita menanam pokok-pokok di sekitar kawasan rumah kita secara vertikal. Okay, secara vertikal. Right? Okey, so ini adalah benefit kelebihan apabila kita implementkan green buildings. Antaranya berkaitan dengan environmental benefit, in term of the economic benefit and also in term of the social benefit. Environmental benefit is enhance and protect biodiversity and ecosystem. Okay. Of course lah bila kita implement green buildings ni, kita dapat menjaga alam sekitar kita lah dari segi penanaman tadi, macam contoh tadi urban farming tadi, kita tidak bergantung kepada, kerana kalau farming secara besar ni kadang-kadang contohlah kita ambil contoh di Cameron Highland kita dapat laporan bahawa penggunaan bahan kimia, penggunaan racun yang begitu, kemudian bagaimana keadaan di Cameron Highland tu, tanah-tanah diterokai secara haram. Kerana apa? Dia nak support sayur, dia nak support permintaan sayur. Tapi kalau kita setiap daripada rumah kita, building kita ada sistem macam dekat fakulti kami MKK dulu, bawah projek Dr. Anas dengan Dr. Fakrul, dia buat cili dan terung IoT sistem agriculture. So ini ada contoh-contoh yang kita boleh implement lah. Kita boleh implement untuk kita support the environment benefit. Improve air and water quality. Of course, green building ni kita akan improve angin udara, supaya udara tadi bersih dan juga quality water tadi terjamin, air terjamin. Reduce waste stream, conserve and restore natural resources. Salah satu yang kita boleh lakukan adalah collection of the rain. Kita boleh tadah air itu dalam satu tadahan. Contoh kita ada satu reservoir ataupun kita ada satu tempat tadahan yang kita boleh collect, kita boleh tadah air hujan. Dan air tadi mungkin boleh digunakan untuk pembersihan kawasan-kawasan luar. Okay, itu adalah satu inisiatif lah untuk bagaimana kita dapat menjimatkan pergantungan kita kepada air daripada paip, daripada syarikat air Melaka, tapi kita menggunakan air yang kita collect daripada hujan. So 2-3 hari ni musim hujan, kita tengok kan musim hujan. So hujan tadi dia turun, bila kita tak tadah dia habis macam itulah, dia habis. Tapi kalau kita ada satu tadahan, contoh fakulti ada tadahan, kat rumah kita ada tadahan, kita boleh guna untuk kegunaan luar, contoh untuk basuh kereta, untuk basuh lantai, untuk basuh benda-benda lain lah yang tidak memerlukan air yang betul-betul clean kan. Dia dalam istilah dia panggil grey water. Okay, air yang kita guna untuk basuhan kereta dan sebagainya. Okay, so green buildings also dia support kepada economic by reducing operating cost. Macam saya cakap tadi lah, macam di fakulti, di pejabat-pejabat kerajaan, penggunaan elektrik dan dengan air itu sangat banyak. Sekiranya kita tak kawal, maka dia boleh menyebabkan pembaziran. Okay, so antara yang kita boleh guna, contoh macam air dekat tandas tu, mungkin kita perlu tukar
apa ni water tap tu ataupun pilih air tu daripada jenis yang screw punya water tap, kita guna yang jenis mechanical apa ni press tu. Maksudnya kita tekan, dia keluar air, kemudian a few second nanti dia akan automatic tutup valve air tadi. Itu adalah satu cara untuk kita jimat air tadi. Okey. Saya waktu saya pergi kat Jepun dulu, saya ada tengok apa dekat tandas di Jepun ni sangat sangat menarik kerana macam dekat tandas tu kan kita ada flush tank tu. Tapi dekat Jepun tu di atas flash tank tu dia ada tempat untuk membasuh tangan. Contohnya macam selepas kita apa selesai qada hajat tu kita nak basuh tangan, so kita basuh dekat sinki tu, so air daripada basuhan kita akan masuk ke dalam tank flush tu. Jadi dia menggunakan air basuhan tangan kita untuk flush apa ni buangan tandas kita tu. Itu salah satu kaedah, salah satu penjimatan. Kalau tidak, kita menggunakan sinki, kita basuh tangan, air tu keluar ke parit. Itu dah apa ni kita telah mengeluarkan air kat situ lah tanpa kita guna balik. Tapi ini dekat Jepun tu saya tengok tandas ni dia collect balik air yang basuh tangan tu digunakan untuk flush tank tadi. Okay. Kemudian in term of the social benefit, okay, enhance equipment comfort and health. Okay. So dari segi social, contohnya pekerja yang bekerja di dalam bangunan yang diiktiraf, itu green building ni, kita dapat preserve, protect in term of dia punya keselesaan dan juga keselamatan dia. Dari segi kesihatan dan keselamatan dia. Okay. Heighten aesthetic qualities, okay, kita dapat meningkatkan qualities di apa ni life tadi, minimize strain on local infrastructure, improve overall quality of life. Okay, so this is some of the benefit in terms of environmental, economic and social benefit, right? Okay, so by implement the building green building ni, kita dapat save lah contoh 39% of the total energy use, kemudian 12% of the total water consumption, 68% of the total electric consumption, and also 38% the carbon dioxide daripada dikeluarkan ke atmosphere. Okay, ini yang kita dapat sekiranya kita implement green buildings. Okay, maksudnya 39% of the total energy, ataupun kita ambil 12% daripada total water consumption. Let's say daripada 12% ni mungkin kita boleh jimatkan between 7 to 10% daripada monthly punya bill elektrik kita, ataupun 60% of the total electric consumption. Let's say 68% ni dia apa ni, kita boleh kurangkan penggunaan tenaga. Contohlah kalau di apa satu universiti itu dia punya consumption dia dari segi dia kena bayar lebih kurang 700,000 sebulan, so dia dah jimat dah separuh daripada tu kan. Mungkin daripada 700,000 dia hanya bayar 350,000. Ini satu penyimatan kepada universiti dan kepada kerajaan. Right? So this is the objective goal of the green buildings: design efficiency, energy efficiency, water efficiency, material efficiency indoor, and also the water reduction. Alright, so this is example eco-friendly construction. Contoh dari segi bangunan ni bumbung tadi, kita boleh menggunakan solar panel, sebab kita tahu bahawa this is alternative untuk kita collect energy. Kita nak dapat satu energy elektrik ni daripada sama ada daripada wind turbines ataupun daripada solar panel. Okay. Kemudian kita tengok bumbung itu dia ada satu aliran yang boleh dia collect rainwater collection, disimpan dalam satu tank. So tank tadi boleh digunakan lah untuk apa-apa tujuan, contoh untuk basuh dekat luar, untuk siraman pokok, untuk basuh kereta dan sebagainya. Kemudian kita tengok tingkap dia dia boleh menerima cahaya matahari. Jadi pergantungan kepada tenaga elektrik untuk switch on lampu tadi kita dapat kurangkanlah kerana kita dapat cahaya daripada matahari. Kemudian lagi kita boleh menggunakan lampu yang
asaskan LED. Compare lampu LED dengan lampu pendar floor yang lama tu, dia lebih menjimatkan lah menggunakan LED. Itu salah satu juga kita support di environment tu. Okay, kalau kita tengok juga ada tapi ni tak banyak lah di Malaysia. Kalau kita tengok di luar negara, dia punya bumbung dia ada satu lapisan, sama ada lapisan untuk cegah heat, ataupun satu lagi kadang dia buat tanam. Dia tanam rumput yang nipis. Contoh macam rumput dekat padang golf tu kan, yang cantik tu, dia tanam di atas bumbung. Ini dapat mengelak daripada pemanasan yang terus matahari untuk panas kepada bumbung, dan juga boleh menyebabkan bangunan tadi menjadi sejuk lah. Right? Kemudian dia ada sistem ventilation. Kita tahu kalau satu rumah tadi dia tidak ada sistem ventilation, jadi udara panas tadi dia akan berpusing-pusing di dalam rumah tadi. So bila ada ventilation system yang baik, maka sistem udara panas akan keluar dan udara sejuk akan masuk. Kita sebenarnya kalau kita tengok teknologi green building ni dah lama dibuat oleh datuk nenek kita. Contohnya kalau kita tengok rumah Melaka kan, rumah tradisional Melaka, tengok macam mana dia punya bumbung dia. Kan? Dia punya structure bumbung dia berlapis dua kan. Jadi kat situ dia menyediakan ventilation system. Ventilation system yang ada pada rumah tadi. So sekarang dalam dunia teknologi sekarang, ataupun dia namakan sebagai green building untuk diimplementkan faktor-faktor yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga. Right? Okay, so this is a criteria for green buildings. Okay, ini ada contoh lagi contoh lagi bagaimana teknologi yang kita boleh pakai smart green building. Okay, so dia ada sistem sistem contoh macam switching yang kita boleh kontrol secara remote, sama ada melalui phone kita ataupun melalui internet kan. IoT sistem kita boleh implementkan di dalam sistem green building. Kemudian dia ada monitoring system, so dia boleh monitor lah untuk bulan ni berapa penggunaan tenaga elektrik kita, berapa penggunaan air kita. Kita boleh tengok lah dia punya setiap bulan penggunaan tenaga ni. Daripada situ kita boleh tengok lah apa yang perlu kita jimatkan. Okay, so ini adalah yang lead yang tadi yang saya tunjukkan, dia punya level-level dia lah. Kalau untuk platinum yang paling tinggi, so untuk dapat melayakkan satu bangunan tu mendapat platinum, so dia perlu collect 80%. So macam mana value ni diperolehi? So dia adalah dia punya auditor team dia akan audit building tadi. Dia akan tengoklah kriteria-kriteria apa yang boleh menyumbangkan value ataupun nilai bagi bangunan hijau tadi. So kalau dia mencapai 80 ke atas, dia akan dianugerahkan platinum. Okay, 60 to 79, so gold, 50 to 59 silver, dan ada sertifikat sajalah untuk 40, 49. Okay, untuk di Melaka kita ada tadi meterai hijau Melaka. So dia untuk Melaka Green Seal ni dia dia mengikut berapa rating lah, antaranya Uniform Building by Law UBBL, Malaysia Standard MS, Malaysia Standard ni untuk energy efficiency, kemudian ventilation for acceptable indoor air quality ataupun ASHRAE, okay. Green government procurement and water efficiency product labeling scheme. Okay, so ini adalah reference yang diguna pakai oleh Melaka Green Seal. Okay. So ini yang saya cakap tadi lah, faktor-faktor yang dinilai. Dia ada 5 faktor yang dinilai. Energy efficiency, indoor environmental quality, sustainable site planning, management, material resources and water efficiency. Okay. So punya komponen dia lah untuk energy efficiency, dia perlu ada kriteria renewable energy. Apa jenis renewable energy yang diguna pakai untuk sama ada residential building ataupun non resident building. Okay. Untuk resident building ataupun rumah-rumah taman ataupun penduduk,
dia ada kriteria dia, dan untuk non resident building dia ada kriteria dia. Tapi dia akan tengoklah jenis apa renewable energy. Contohnya yang biasa commonly yang kita guna di Malaysia adalah solar panel lah. Kalau sebab turbin atau wind turbine ni di Malaysia tak berapa kuat dia punya aliran angin. Kemudian home office continuity dan juga sustainable maintenance. Dia mesti ada maintenance sebab alatan-alatan electrical ni sekiranya tidak dibuat maintenance, contoh macam chiller, aircon, bila kita tak buat maintenance, dia lama kelamaan dia akan mengguna banyak tenaga. Sebab contohnya macam aircon tadi, bila dia kotor, jadi dia tak sejuk. Bila dia tak sejuk ataupun rosak dia punya sensor dia, maka elektrik tu akan sentiasa bergerak lah. Jadi dia akan makan banyak tenaga kan. Jadi perlu maintenance pada alat-alat elektrik. Okey, so pemilihan antaranya pemilihan alatan pada building tadi. Contohnya macam batu bata untuk buat bangunan, dia ada perbezaan antara bata putih dengan bata merah. Kalau kita menggunakan bangunan kita menggunakan bata putih, jadi dia absorb banyak heat, kepanasan berbanding kalau kita guna bata merah. Bata merah ni dia kurang pemanasan. So apabila bangunan tadi panas, apa yang berlaku? Kita memerlukan penghawa dingin. Jadi kita turunkan temperature setting tu daripada 25 mungkin kepada 20 ke 19 untuk kita dapat sejuk sebab dinding bangunan kita tu panas. Jadi salah satu konsep yang kita tengok adalah apa material yang digunakan untuk menghalang bangunan tadi dia absorb ataupun dia menyerap pemanasan daripada cahaya matahari contohnya. Jadi apabila bangunan tadi kurang panas, antaranya penggunaan dinding ataupun bata yang bersesuaian dan juga dia punya sistem ventilation yang baik. Jadi dia sejuklah keadaan dalam bilik tadi sejuk. Mungkin temperature room temperature, jadi dia punya aircon pun kita boleh set pada 25 darjah Celsius pun dah cukup. Ataupun 27 darjah Celsius pun dah cukup sejuk. Okay. So, itu adalah contoh-contoh material. Okay, ini adalah calculation. Saya tak go through lah, tapi just to give you idea. Sebenarnya dia ada calculation yang auditor akan tengok. Dia akan tengok jenis bumbung, dinding yang kita pakai, dan dia ada calculation dia untuk kira dia punya overall thermal transfer value. So ini contoh macam mana perbezaan antara satu dinding yang tidak ada tingkap dengan satu dinding yang ada tingkap. Kemudian dia ada perbezaan pula tingkap yang boleh menyantulkan cahaya matahari ke dalam, satu lagi tingkap yang ditinted kan, fully tinted kan, jadi cahaya tidak boleh masuk ke dalam. Jadi ini tidak support lah, dua ni tidak support lah, tapi kalau yang ini dia support pada green buildings konsep, kerana kita dapat menggunakan cahaya natural daripada matahari dan kita tidak bergantung kepada cahaya lampu sepenuhnya kerana dia menggunakan tenaga elektrik. Kemudian antara kriteria yang kita tengok untuk energy efficiency ni adalah adakah bangunan tadi menggunakan EMS, Energy Management System. Okay. Daripada Energy Management System ni dia akan monitor, dia boleh monitor. So sekarang banyak building bangunan-bangunan yang komersial dekat bandar-bandar, dia banyak menggunakan EMS ni, Energy Management System, kerana dengan menggunakan EMS dia dapat monitor dan dia dapat mengurangkan penggunaan tenaga pada tempat-tempat yang tidak perlu. Contohnya kalau dia tengok satu kawasan tu kurang pekerja, dia mungkin boleh transfer pekerja tadi untuk bekerja di tempat yang lain dan ditutup section tadi. Jadi dia telah menjimatkan tenaga elektrik, aircon, dan sebagainya. Alright. So ini salah satu kriteria lah yang dilihat oleh auditor, adakah bangunan tadi dia menggunakan EMS. Dengan EMS juga kita boleh monitor status equipment kita. Kita boleh tengok temperature equipment kita. Kadang-kadang berlaku kerosakan pada sensor. Bila macam contoh aircon kan, aircon ni dia ada dia punya thermostat ya.
So bila sensor tadi dia mencapai let's say kita setting kepada 25 darjah Celsius, jadi dia akan cut off. Motor tadi dia akan cut off. Tapi apa yang berlaku sekiranya sensor tadi rosak? Sensor tadi rosak, jadi motor tadi dia terus run. Dia terus bekerja sampailah satu masa dia dah tak berhenti, dia penat, dia rosak. Kan? Jadi bila rosak nak tukar keseluruhan unit memakan harga yang mahal lah. Jadi dengan adanya EMS ni kita dapat monitor kita dapat monitor penggunaan tenaga dengan efektif. Okay. So ini antara energy renewable energy yang kita boleh guna, sama ada kita pakai photovoltaik, wind turbine ataupun solar hot water. Okay. So ini adalah benefit-benefit yang kita dapatlah dengan penjimatan tadi. Antaranya 20% of the building energy requirement catered by solar photovoltaik. So maknanya kita tak bergantung sepenuhnya kepada TNB, tetapi kita mengambil tenaga daripada solar panel. Saya ingat dalam 10 tahun dulu kita boleh jual tenaga yang dia ada skim kita pasang solar panel dekat rumah kita. Kemudian kita guna tenaga solar tadi, dan lebihan daripada tenaga elektrik tadi kita boleh jual kepada TNB. Tapi sekarang ni saya tak pastilah macam mana dia punya skim tadi. Tapi maknanya penggunaan long term untuk solar panel ni dapat menjimatkan penggunaan tenaga lah. Alright, saya rasa sebenarnya banyak lagi yang saya baru sentuh satu je, energy efficiency. So dia ada lagi 4, tapi masa dah hampir kepada pukul 4. Mungkin kita boleh sambung next KTP lah kot untuk ni kan, sebab dia ada panjang Mungkin lagi ada lah. KTP part 2 nanti. Ya, mungkin betul. Okay, mungkin saya buka sedikit lah untuk ada persoalan. Ini adalah introduction lah, saya tak go on detail lah. Introduction berkenaan dengan mungkin ada saya ingin tanyakan. Okay, terima kasih Dr. Riza. So sekarang kita akan buka kepada Q&A session. So sesiapa saja yang ada persoalan boleh unmute yourself and then ask the question. Pada masa yang sama di dalam chatbot ni juga saya dah letakkan link untuk attendance and feedback form. So saya harap siapa yang hadir pada petang ni boleh klik link tersebut dan isilah form tersebut. So siapa yang daripada UTM insyaAllah akan diberikan CPD point, dan yang luar daripada UTM akan dapat certificate, e-certificate nanti. So saya buka kepada Q&A. Kalau ada sesiapa ada soalan boleh bertanya kepada Dr. Riza. Assalamualaikum. Puan Niza kat sini. Ya. Tadi klik untuk kehadiran tadi saya dah isi dah Google apa benda untuk pendaftaran saya dah isi dah untuk Google Google Form tadi. Oh, yang itu pendaftaran, tapi untuk yang feedback form saya dah letak di dalam chat. Kehadiran untuk hari ni saya dah letak di dalam chat box. Ada link dia di situ. Chat box tu dekat mana Chat box ni kalau macam ni dia ada gambar macam lambang orang bercakap. Lambang dekat orang bahagian bercakap bawah. dekat Dekat bawah tu lambang lambang bubble kalau orang dekat communication. chatting ke? Dekat chat dekat bubble. Dekat Speaking chat. bubble belah bawah. Penjuru belah kanan ada. Yang bit.ly tu ke? Ya, betul. Attendance and feedback. Okay. Oh, dekat chatting lah, dekat chat. So klik Ya, dekat betul. sini lepas tu buat apa? Just jawab je dekat dia punya questionnaire tu, dekat Google Form tu. Oh, jawab. Okay. Sekejap. Saya ada satu soalan. Pada IR Riza. Sebab saya pun tak pastilah pasal benda ni kan. Yang good ventilation tu, kalau tahulah. Saya pun tak pasti juga ni. Dia panggil sebagai cross ventilation untuk penyejukan bangunan ataupun rumah. Kita boleh buat cross ventilation. Boleh bagi tahu sikit tak apa benda cross ventilation tu? Kalau ni lah kan, kalau align dengan Ariza punya ni, saya pun tak pasti juga tu. Yang saya ambil cross ventilation tu term daripada architecture punya orang. Cross ventilation, yang itu secara jujur saya tak pasti, bukan bidang saya lah. Tapi
apa yang saya faham ni sebab kalau ventilation dalam bangunan ni, sebab kita ada udara udara panas. Biasanya udara panas ni dia akan naik ke atas. Kemudian kita kena ada satu aliran udara sejuk untuk masuk. Jadi bila ada dua aliran tadi ni, baru dia akan keluarlah udara panas dengan sejuk. Tapi kalau macam contoh kadang bangunan yang tidak ada atau kita panggil bad ventilation system ni, dia panas lah, bangunan tadi panas. Panas disebabkan isu ventilation yang worst. Satu lagi disebabkan material macam saya cakap tadi lah. Contoh dia punya dinding, bricks yang dia guna tu. Bila bricks tadi dia absorb kepanasan, jadi bangunan tadi dia akan panas. Walaupun kita ada ventilation yang agak baik, tapi kalau pemilihan dinding ataupun construction daripada material yang absorb kepada heat tadi, itu pun boleh menyebabkan bangunan tadi panas. Bila panas, of course kita bergantung kepada aircon, jadi kita turunkan suhu aircon lah. Tapi kalau macam yang untuk secara spesifik cross ventilation tu bukan bidang saya lah. Mungkin ada kat sini yang tahu tentang. Hello, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Azwan. Mungkin siapa ni, saya daripada FTKMP lah. Yang berkenaan dengan cross ventilation tu, dia lebih kepada kalau kita tengoklah dalam pengkelasan Green Building Index, one part is ventilation. So cross ventilation tu salah satu daripada dipanggil natural ventilation yang asli lah. Dia melibatkan penggunaan pasif tiupan angin. Kita panggil wind driven. Satu lagi dia panggil yang Dr. Riza cakap yang naik ke atas tu kita panggil stack ventilation. Mana udara panas akan naik ke atas lah. Dan biasanya betul lah macam Dr. Riza cakap tadi, kebanyakan rumah-rumah tradisional Melayu ataupun di Malaysia yang menggunakan natural ventilation tu, biasanya kita nampak dalam waktu siang tu memang dia boleh dari segi kalaulah tiupan angin pasal natural ventilation ni dia bergantung kepada wind velocity dah. Kalau dia kencang-kencang lah Mana kalau di waktu siang tu dia kalau gunakan cross ventilation tu, dia boleh remove heat lah. Tetapi masalah dia kalau untuk malam tu dia tak boleh sustain. Kenapa? Dia heat removal, jadi rumah akan jadi sejuk. Itu antara kelebihan dia lah. Tetapi kalau kita melihat dari segi commercial building lah, isu dia adalah di mana dia ada envelopes, dia ada enclosed building, mana kita kena ambil kira banyak aspek lah yang kata tadi lah, yang 5 aspek tadi termasuk material, infiltration dan sebagainya, ventilation, glass, ratio dengan material dan sebagainya. Kita memang kena pakai sistem dia panggil MVAC lah, dia panggil mechanical HVAC system, yang mana itu yang kita lihat ada isu lah dari segi energy consumption. That's why UTM kita tengok ada beberapa building yang mana kita dah tukar balik kepada split unit, yang mana lebih efisien berbanding dengan gunakan cooling tower. Dan juga kalau kita lihat dari segi Green Building Index di Malaysia, kita tak ada exactly, kita kalau setakat saya rasa lah dalam 2021 punya ni kita hampir dalam 300 ke 400 building yang registered Green Building Index, dan kebanyakannya bersifat kita adapt. Kita cuma macam kereta tu dia memang at design phase, memang dia design untuk Green Building Index. Tetapi yang lain-lain tu kita cuma fulfill. Contohnya kita masuk part ventilation, kita enhance lah dari segi contohnya penanaman pokok contohnya. Penanaman pokok kita kena jelas pasal apa, dari segi arkitek mungkin dia akan melihat dari segi kita panggil kosmetik. Tetapi dari segi keselamatan, kesihatan, dia akan attract. Contohnya lah kita buat penanaman pokok-pokok di building, dia boleh attract contohnya burung-burung, tikus dan sebagainya yang boleh menyebabkan masalah kesihatan. Begitu juga dengan micro root, akar-akar yang mikro tu dia boleh menembus ke dalam sistem
material, simen dan sebagainya yang boleh menyebabkan kerekahan mikro dan berpanjangan, boleh menyebabkan pembiakan mold dan sebagainya. Tu kita kena lihat dari situ. Tapi saya lihat kalau misalnya sistem di Keita yang saya lihat lah ada beberapa kajian dia tu, dengan kaitan dengan cross ventilation tu, mereka tanam tu mengikut standard. Kalau anda perasan, ketinggian dan jenis pokok memainkan peranan. Kerana apa? Bila contohnya lah, kita tahu macam Keita ataupun kalau kita mungkin lihat di sini di kampus teknologi yang berwarna bangunan hijau tu, kita kaca. Lebih kurang dalam konsep di Keita juga, tinggal Keita dia berbentuk diamond. Ada sebab dia, pasal kalau kita tengok diamond shape kat bawah tu lebih kurang dalam 45 degree dan anda lihat situ dia untuk mengelakkan pantulan khususnya pancaran matahari heat cooling load pada pukul 10 ke atas 10 pagi hingga pukul 3 atau pukul 4 dia akan bounce kat situ. Jadi untuk mengelakkan mempengaruhi kepada cooling load, internal cooling load, maka dia tanam pokok-pokok. Dan pokok-pokok tu kalau anda perasan di bahagian berhampiran dengan bangunan tu adalah yang rendah dan di ujung di jauh sikit tu dia lebih tinggi dan batang dia ke atas tu. Dia tidak rimbun. Pasal apa? Bila pancing satu untuk mengelakkan pancaran, satu lagi untuk wind tu bila cross ventilation dia akan smooth daripada atas dia akan masuk ke bawah. Kalau kita tanam pokok berhampiran dengan building parit tu dia akan menghalang lah. Itu sedikit sebanyak yang mungkin saya terangkan tentang natural ventilation tadi lah. Okey, terima kasih PS Azwan. Itu Terima kasih. Terima kasih pada yang menerangkan.